Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan pada malam Jumaat sama-sama kita dapat berkumpul. Sama-sama insya-Allah seterusnya kita akan membacakan tentang bahagian yang kedua daripada kitab Syama'il Muhammadiyah, iaitu bahagian berkenaan dengan akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sambung pada kelas pengajian kitab Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kita masih membicarakan berkenaan dengan ibadah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada buku warna ungu ni muka surat 219. Hadis yang ke 284. 284. Siapa nak baca kan? 284. Hadis 284 muka surat 219. Muka surat 219. Allahu Akbar. Hadis 284. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته. حدثنا أحمد bin Mani haddatsana Ismail bin Ibrahim daripada Ayyub daripada Nafi daripada Ibnu Umar berkata, aku salat bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepasnya, 2 rakaat selepas maghrib di rumahnya dan 2 rakaat selepas isya di rumahnya. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وحدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر. قال أيوب وأراه قال خفيفتين. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب daripada Nafi daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, haddatsani Hafsah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat apabila terbit fajar. Berkata Ayub, aku menyangka Nafi berkata 2 rakaat yang ringkas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. InsyaAllah kita belajar tentang Syama'il Muhammadiyah berkaitan dengan malam ni tajuk tentang ibadah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan niat moga-moga kita dapat meniru insya-Allah bentuk ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun tak sepenuhnya tapi sekurang-kurangnya kita dapat mengetahui sebahagian lalu kita dapat mempraktikkan insya-Allah. Hadis yang ke-284. Hadis ni daripada Sayyidina Nafi' daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Jadi kalau kita ni contohnya kita ni dalam mazhab kita ni di antaranya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau ambil daripada Imam Nafi', ambil daripada Ibnu Umar, terus kepada Nabi SAW, ini dipanggil apa? Kalau daripada Imam Syafi'i lah, Imam Syafi'i, Imam Nafi', Ibnu Umar. Kalau jumpa 3 rantaian ni dipanggil silsilah zahabiyah, rantaian emas. Kenapa? Sangat tinggi sanadnya. Daripada tabi'in, daripada sahabat terus kepada Nabi SAW. Ini kalau daripada riwayat daripada Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Baik, Ibnu Umar ini siapa? Ibnu Umar Abdullah bin Umar yang merupakan anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau digelar sebagai sahibus sunnah, orang yang sangat berpegang kuat dengan sunnah baginda Nabi SAW. Jadi apa sahaja sunnah Nabi beliau akan buat dan takkan tinggal. Itu Ibnu Umar.
orang yang sangat kuat berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata beliau, kata Ibnu Umar, aku solat bersama baginda Rasulullah SAW 2 rakaat sebelum zuhur. Baik. Jadi maksudnya apa ni? Sembahyang qabliyah. Kalau sembahyang, semua ni akan cerita apa? Nak cerita bukannya Ibnu Umar sembahyang dengan Rasulullah secara berjemaah. Kenapa? Ini sunat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur, ba'diyah 2 rakaat ba'diyah zuhur. Ini sembahyang sunat rawatib. Maka rawatib ini tidak dituntut berjemaah padanya. Jadi maksudnya apa sini? Aku solat bersama Rasulullah, maksudnya aku buat sekali. Aku tengok Nabi sembahyang, aku pun buat sekali. Kan? Pertama Nabi sembahyang apa ni? Nabi sembahyang 2 rakaat sebelum zuhur. Dipanggil ba'diyah. Ba'diyah ni di antara kelebihan dia, kita boleh buat selepas mana kita mengerjakan solat fardu. Kan? Tapi qabliyah tak boleh. Ba'diyah tak boleh. Ba'diyah mesti buat syaratnya selepas kita dah sembahyang baru boleh buat sembahyang ba'diyah. Tapi kalau sembahyang qabliyah, contohnya kita tak sempat nak sembahyang sebelum sembahyang fardu, kita dah sembahyang, contohnya sembahyang maghrib ataupun sembahyang isyak, sekejap lagi sembahyang isyak, tak sempat nak sembahyang qabliyah, maka lepas sembahyang isyak boleh sembahyang qabliyah isyak dan tak dikira sebagai qada. Sembahyang rawatib ni masuk waktu, boleh kita boleh sembahyang bila masuk waktu lah. Dan selagi mana belum habis waktu, kita boleh sembahyang. Contohnya biasanya isyak, kejap lagi mungkin Allahumma salli alaihi wasallam. Sekarang ni tadi tak sempat nak sembahyang qabliyah maghrib. Sekarang ni 8.20 isyak masuk belum lagi. Boleh tak nak sembahyang sunat qabliyah? Boleh. Kenapa boleh? Kerana selagi mana ada waktu, selagi tu boleh kita sembahyang. Kan? Kita dah tidur kejap lagi, kemudian jaga pukul 5, teringat Allah, qabliyah isyak lupa nak buat, maka boleh tak kita sembahyang qabliyah isyak pada jam 5 pagi? Boleh. Pasal apa boleh? Kerana waktu masih lagi ada. Dari segi hukum harus, tapi dari segi afdalnya macam mana? Ialah buat berhampiran, dekat-dekat dengan sembahyang. Tu namanya rawatib, solat yang mengiringi sembahyang fardu. Baik, yang ni Nabi sembahyang 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat sebelum zuhur ni disebutkan dalam hadis bahawasanya Nabi suka untuk solat sebelum zuhur. Ada riwayat Nabi sembahyang 2 rakaat, ada riwayat Nabi sembahyang 4 rakaat sebelum zuhur. Maka ditanya kepada Nabi SAW, kenapa sembahyang sebelum zuhur? Maka Nabi kata apa? Waktu ini pintu langit terbuka, dan aku suka amalan aku diangkat dalam keadaan pintu langit terbuka. Maka insya-Allah lepas ni kita usahakan untuk nak sembahyang sunat qabliyah zuhur insya-Allah. Kemudian sama ada 2 rakaat ataupun 4 rakaat. Satu. Kemudian 2 rakaat selepasnya. 2 rakaat selepas sembahyang zuhur. Ini cerita ni, Ibnu Umar ni cerita di antara sembahyang sunat muakkad yang Nabi SAW sentiasa melaziminya dan Nabi tak pernah tinggal. Sama ada ketika mana musafir ataupun tak musafir. Kita kalau musafir pakat tinggal habis, pasal buat jama'an. Dia buat jama' tu dia syok lah, boleh 3 hari dia tinggal habis qabliyah ba'diyah. Tapi kita ambil akhlak Nabi SAW, Nabi tak pernah tinggal sembahyang sunat rawatib ni. Tu dia panggil apa? Sembahyang sunat muakkad. Sangat-sangat dituntut. Kenapa sangat-sangat dituntut? Kerana Nabi tak pernah tinggal, sama ada masa musafir ataupun bukan masa musafir. Tapi kalau kita cuba tengoklah, keadaan kita ni masa musafir, bertambah amalan ke kurang amalan? Ada kelebihan musafir ni, terutamanya duduk dalam kereta, duduk dalam musafir, boleh pegang tasbih banyak, lama sikit. Astagfirullahaladzim, mulut pun tak kata kat orang, selawat pun banyak, istighfar pun banyak. Tu kelebihan musafir daripada sudut zikir. Tapi daripada sudut ibadah solat ni mungkin kurang sikit lah, kebanyakan lah, tak semua. Jadi
Kena tobik sikit, Nabi ni semua ni sembahyang sunat muakkad, Nabi tak pernah tinggal. 2 rakaat selepas zuhur, usahakan jangan tinggal. 2 rakaat selepas maghrib pun Nabi tak pernah tinggal. Kan? Kenapa Nabi tak sembahyang 2 rakaat sebelum maghrib? Qabliyah maghrib, kenapa? Sebagian kata para ulama syughul, sibuk. Dan Nabi nak isi di antara waktu maghrib dan juga isyak ni. Kan? Sebagian mengatakan demikian. Solat sunat maghrib di mana? Di rumahnya. Di rumah siapa? Rumah Nabi SAW. Dan 2 rakaat selepas isyak di rumah Nabi SAW. Ini para ulama nak beritahu kata apa? Sekiranya nak semayang di mana ni? Nak semayang rawatib qabliyah ba'diyah ni, afdalnya di mana? Tak secara umum. Ulama bahagikan. Kalau sembahyang sunat qabliyah, maka afdalnya di mana? Di surau, di masjid ataupun tempat kita sembahyang. Kalau sembahyang di rumah nak pecut tak adalah. Jadi untuk sembahyang qabliyah, buat di mana? Buat di rumah. Buat di tempat yang kita nak solat. Kalau untuk sembahyang ba'diyah, kan? Afdalnya di rumah. Ada masalah, ha? Afdalnya di rumah. Kenapa di rumah? Kerana di rumah ni kita kurang sikit riak ataupun tidak berlaku riak. Tak berasa nak tunjuk kepada orang. Kan? Maksudnya bila tak riak, dia lebih mendidik supaya kita lebih ikhlas melaksanakan perkara tersebut. Tapi tengok pula, kata para ulama, tengok pula muka surat 284, 219. Tengok pula kata para ulama, balik rumah nak sembahyang ba'diyah, rasa malas dah. Maka kalau dah diri tu dah rasa malas, elok buat siap-siap lepas di masjid ataupun di surau ataupun di tempat pengajian. Tapi kalau kita ni jenis rajin, tak sembahyang ba'diyah lagi, balik buat di rumah, maka afdal buat di rumah. Jadi tengoklah kita jenis mana. Saya ni Ustaz, kat rumah pun tak rajin, dekat masjid pun tak rajin, kat surau pun tak rajin. Rajin bila? Time Ramadan je. Pasal Tuhan ada waktu Ramadan. Bukan, Tuhan kita ada, kan? Bukan ada time Ramadan sahaja. Jangan jadi hamba Ramadan, tapi kita jadi kunu rabbaniyin, jadi hamba Allah yang rabbani, yang diterbiah. Maka di sini ini sunat-sunat rawatib yang muakkad, yang sangat dituntut oleh Nabi SAW. Suka saya nak sebutkan bahawasanya sembahyang sunat ni usahakan, pakat-pakat usaha, pulun. Kalau rasa payah nak buat, pujuk diri buat. Kenapa? Selain daripada dia tampung kekurangan yang ada dalam sembahyang fardu, maka sembahyang sunat ni kita sebutkan sebelum ni bahawasanya kelebihan dia daripada Allah kasih kat kita. Allah sayang kat kita. Bila Allah sayang, Allah jaga kita. Allah jaga mata, Allah jaga mulut kita, Allah jaga telinga kita, Allah jaga tangan, Allah jaga kaki kita. Tu jadi apa kata para ulama? Pembentukan peribadi kita ni ataupun akhlak kita ni berubah apabila kita ni rajin sembahyang sunat. Kesan apa dia? Kesan Nabi sebut Allah sayang. Bila Allah sayang, apa yang berlaku? Akhlak kita pun akan berubah. Cantik elok. Kan? Dalam masa yang sama, kelebihan yang ketiga, yang pertama tadi dia tampung kekurangan dalam sembahyang fardu. Tengah-tengah sembahyang fardu tadi duduk teringat macam-macam. Balik lagi nak kena nasi biryani aku. Ataupun nak jumpa macam-macam teringat. Ada kurang dalam sembahyang fardu, maka sembahyang sunat tu dah nak tampung balik. Satu. Yang kedua kita sebut tadi apa dia? Untuk supaya Allah kasih kat kita. Dan yang ketiga, nanti di akhirat kelak berpeluang cerah untuk dapat duduk dekat dengan Nabi SAW. Lepas tu kita cerita bab sembahyang sunat ni untuk apa? Nabi Imam Tirmizi bawakan riwayat-riwayat tentang sembahyang sunat supaya kita pun rajin sama. Bila rajin sama ni, insya-Allah peluang cerah untuk dapat duduk dekat dengan Nabi SAW dalam syurga kelak. Ini seperti mana disyarahkan oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Kan? Begitu juga dalam Riyadhus Shalihin ada masukkan hadis ni. Hadis yang kedua, hadis yang 285. Qala haddatsana. Kita kalau baca hadis, kalau jumpa perkataan haddatsana, haddatsani, kan? Haddathatni, kena tambah perkataan qala. Sebab bukan kita yang kata, kan? Qala haddatsana Ahmad bin Mani', qala haddatsana Ismail bin Ibrahim, qala haddatsana Ayyub, daripada Nafi', daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, qala haddatsatni Hafsah.
Kalau perempuan dia tambah ta pula, haddatsatni Hafsah radhiyallahu taala anha. Hafsah siapa? Isteri Nabi SAW yang pernah Nabi ceraikan dia. Tapi Nabi kata, datang malaikat Jibril, rujuknya kembali wahai Muhammad. Fa innaha sawwamah wa qawwamah. Kerana Hafsah ni orang yang kuat semayang, rajin qiyamul lail dan rajin puasa sunat. Kata sini Hafsah, baginda Rasulullah SAW solat 2 rakaat apabila terbit fajar. Ini jangan tinggal. Ini kita panggil apa? Semayang sunat sebelum subuh, qabliyah subuh. Semayang sunat sebelum subuh ni tak naik qabliyah pun tak apa. Kenapa? Usalli sunnatal fajri raka'ataini ada alillahi ta'ala. Tak perlu sebut usalli sunnatal fajri qabliyatan, tak perlu sebut. Kenapa? Semayang sunat sebelum subuh tidak ada ba'diyah subuh. Maka hanya niat semayang sunat subuh sebelum subuh sahaja. Baik. Maka ini jangan tinggal. Kalau tinggal, qada balik. Qada balik. Jadi kalau kita terlewat sembahyang, kita sebut tadi dia, lepas kita dah sembahyang subuh, tapi sunat sebelum subuh kita belum lagi buat. Tengok keadaan. Kalau sekiranya kita ni orang yang sentiasa melazimi sembahyang sunat fajar, tak pernah tinggal, tapi hari itu terlewat, maka lepas kita dah sembahyang subuh dah, lepas sembahyang wirid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 10 kali, baru mengkit sembahyang sunat. Sembahyang sunat apa tu? Sunat qablah apa? Sunat fajar. Jadi qada tak? Kenapa tak dia qada? Sebab ada waktu lagi. Tu kaedah dia. Tapi kata para ulama, ini syarat dia boleh buat bagi siapa? Bagi orang yang melaziminya. Baik. Yang Nabi kata apa? Kenapa ulama kata jangan tinggal? Kalau sembahyang lain pun tak apa lagi. Tapi kalau sembahyang sunat sebelum subuh, kalau boleh jangan tinggal. Kenapa? Kelebihannya sangat besar. Kita sedia maklum. Nabi kata raka'ataini qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh adalah lebih baik daripada dunia juga seisinya. Kalau orang dunia ni, mereka mengatakan dunia ni baik bagi orang yang kumpulkan harta. Dunia ni baik bagi orang yang ada rumah banyak. Dunia ni seronok bagi orang yang ada kemewahan. Dunia ni seronok bagi orang yang hidupnya senang. Semua tu tak dapat lawan. Tak dapat lawan dengan sembahyang sunat 2 rakaat sebelum subuh. Tak dapat lawan. Kalah semua tu. Duit yang banyak, harta yang banyak, kehidupan yang mewah, kalah. Kalah dengan apa? Kalah dengan 2 rakaat sebelum subuh. Pentingnya ni. Penting sangat-sangat. Dan para ulama mengatakan lagi, apabila kita ni subuh awal, kita semayang sunat sebelum subuh juga, itu dapat membentuk peribadi kita yang hebat. Nak tengok orang tu hebat tak hebat, tengok pada subuh dia. Kan? Jadi bila mana kita melazimi semayang sunat fajar, dalam masa yang sama, selain daripada kelebihan yang besar Nabi sebut, dia juga membentuk peribadi kita yang hebat. Kita bercakap, kita sembang dengan orang cantik, kan? Kita bergaul dengan orang jadi cantik, kan? Akhlak kita dengan orang pun cantik. Ini peribadi dipanggil. Baik, Nabi baca apa ni? Kita nak tengok sikit. Nabi baca apa? Masa sunat sebelum subuh ni Nabi baca apa? Yang pertama, dalam satu riwayat Muslim, Nabi baca rakaat yang pertama selepas Al-Fatihah, Nabi baca qul ya ayyuhal kafirun. Kan? Macam tu juga Nabi sembahyang maghrib malam Jumaat, Nabi baca qul ya. Rakaat yang kedua Nabi baca qul huwallahu ahad. Ini satu riwayat. Dalam satu riwayat yang kedua, qil dikatakan Nabi juga baca alam nasrah dan juga alam tarakah. Sehingga kan Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, selalu kita dengarkan, dia buat petua, man qara'a alam wa alam alima minal alam. 3 alam tu. Siapa yang membaca alam, iaitu alam nasrah pada rakaat yang pertama, dan rakaat yang kedua alam tarakah, dan alima minal alam, maka selamat daripada penyakit. Ketika itu Imam Ghazali dikatakan terkena penyakit buasir. Lalu diteringat hadis ni, dia buat petua macam ni. Ini petua ulama lah, petua-petua ni bukan hadis. Maka siapa yang baca alam wa alam selamat daripada alam, maka sungguh hari itu sebut penyakit buasir dia rasa kurang sikit. Di berapa riwayat dah kita sebut? 2 riwayat. Riwayat yang pertama saya ulang balik. Rakaat pertama qul ya,
Rakaat kedua qul huwallah. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua baca alam nasrah dan juga alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Baik. Riwayat yang ketiga. Nabi baca apa ni? Nabi baca surah ayat daripada surah Al-Baqarah, bukan surah Baqarah tu. Teruk kan. Baca ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 136. Ni ambil nah riwayat yang ketiga ni. Apa ayat kepala ayat dia macam mana? Qulu amanna billahi wal yawmil akhir. Pada ayat tu sampai habis. Tanda ayat 136. Baik. Rakaat yang kedua Nabi baca pada riwayat dia ayat daripada surah Ali Imran. Ayat yang ke berapa? Ayat ke-64. Kepala ayat dia macam mana? Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana. Baik, rakaat pertama surah Al-Baqarah ayat ke berapa? 136. Rakaat yang kedua surah Ali Imran ayat berapa? Ayat 64. Baik, jadi Nabi semayang sunat sebelum subuh ni ada berapa riwayat? Semua ada 3 riwayat. Tengok di sini. Tengok di sini kata apa? Berkata Ayyub, aku menyangka Nafi' berkata 2 rakaat yang ringkas, tak boleh panjang-panjang. Baik, persoalannya sekarang, kalau kita gabung 3 riwayat yang ada tersebut, kan? Jadi panjang tak? Dalam kitab yang Anatul Talibin, kalau kita gabungkan 3 riwayat macam ni, tak belum lagi dikira sebagai panjang. Jadi esok kita cuba praktikkan insya-Allah. Buka Quran tanda. Malam ni tanda. Sembahyang sunat sebelum subuh kita baca yang ni, kemudian baca sujud sejadah pula pegang Quran esok. Pagi Jumaat kan. Baik, jadi cara nak baca dia macam mana? Kalau nak gabung 3 riwayat ni, baca dulu ikut turutan lah. Jadi turutan macam mana rakaat pertama? Belum. Yang 3 riwayat kita nak ambil ni. Ambil yang mana dulu? Baqarah dulu. Jadi Al-Baqarah dulu. Ambil yang ketiga dulu. Jadi rakaat pertama tengok nah, kalau kita nak gabung ni. Rakaat pertama kita baca ayat 164 daripada 136 daripada surah Al-Baqarah. Lepas ayat tersebut kita baca surah apa? Alam Nasrah dulu. Kan? Gabung 3 ni. Lepas ayat 136 surah Baqarah, baca surah Alam Nasrah. Lepas baca Alam Nasrah, baca ayat surah apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Ahsan. Rakaat yang kedua sembahyang sunat sebelum subuh ni, kita akan baca surah Ali Imran ayat 64. Qul ya ayyuhal ayat dia? Qul ya ahlal kitab ta'alu. Lepas tu kita akan baca surah Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kemudian kita akan baca surah Qul huwallahu ahad. Jadi ada 3 cara bacaan yang kita boleh baca ketika mana sembahyang sunat sebelum subuh. Maksudnya dia kalau belum buat 3 sekali tu, gabung cara tu, buat. Lepas tu esok pula baca pula rakaat pertama Alam Nasrah, rakaat kedua baca Alam tara kai. Lusa pula baca Qul ya ayyuhal kafirun dan juga Qul huwallahu ahad. Jadi semua riwayat yang ada ni semua kita dapat beramal. Kan? Kalau tak mampu nak gabung 3, boleh dah ustaz kami baca Alam Nasrah, kemudian Qul ya. Kemudian baca rakaat kedua Alam tara kai Qul huwallahu ahad. Boleh. Dia saya ni tak hafal ustaz, hafal pun boleh kepala aja. Bismillahirrahmanirrahim. Qulu. Lupa. Jadi lupa tak apa, kita baca yang tu. Jadi jelas ada 3 riwayat tentang sembahyang sunat sebelum subuh. Dia penting sangat baca. Penting sangat bukan baca. Penting di antaranya kita cuba amalkan insya-Allah. Dan seperti mana dalam darah kan kita sebutkan dia di antara sunnah Nabi, selepas mana Nabi sembahyang sunat sebelum subuh, Nabi akan tidur mengiring ke arah belah kanan, menghadap ke arah kiblat. Macam tu.
Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil wa rabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Baca 3 kali. Kan? Itu baca 3 kali, mangkitlah. Kalau tak mangkit, ruyuk lagi sampai pukul 8. Nah, jadi orang panggil apa tu sunnah Nabi SAW, berbaring sekejap dengan teringatkan keadaan di dalam kubur antara sembahyang sunat sebelum subuh, sebelum sembahyang fardu subuh. Boleh insya-Allah. Baik, seterusnya hadis seterusnya. Ada siapa nak baca? enam. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء قال ابن عمر قال وحدثتني حفصة بركعتي الغداة ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري daripada Ja'far bin Burqan daripada Maimun bin Mihran daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma berkata, aku memelihara salat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 8 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepasnya, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isya. Berkata Ibn Umar, qala haddathani Hafsah, dengan 2 rakaat pada awal pagi aku tidak pernah melihat salat 2 rakaat itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala haddathana Abu Salamah Yahya bin Khalaf haddathana Bishr bin al-Mufaddal an Khalid al-Hadza'i an Abdullah bin Shaqiq qala سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ثنتين. قال حدثنا أبو سلامة يحيى بن خلاف حدثنا بشر بن المفضل daripada Khalid bin Al-Azza daripada Abdullah bin Shaqiq berkata, aku bertanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tentang salat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab, baginda sallallahu alaihi wasallam salat sebelum zuhur 2 rakaat dan selepasnya 2 rakaat, selepas maghrib 2 rakaat, selepas isya 2 rakaat dan sebelum subuh 2 rakaat. Baik, terima kasih, jazakumullah khair. Tadi kita baca hadis yang pertama kan? Hadis yang pertama hadis yang ke-284 tu maksudnya 10 rakaat. Jadi 10 rakaat ni apa? Ini mazhab Imam Syafi'i yang ambil. 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat sebelum zuhur hadis yang pertama tu, 2 rakaat selepasnya, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat lepas isyak. Ini ada 8. Hadis yang ke-284 ada cerita Nabi sembahyang sunat ada 8 rakaat. Hadis 285 tambah sembahyang sunat sebelum subuh. Berapa dah? Semua 10 rakaat. 10 rakaat ni ialah sembahyang sunat yang dituntut. Jadi sembahyang sunat rawatib ni semua ada berapa? 22. Nanti kita tengok 10 yang kita baca dah ni. 10 yang dituntut muakkad dalam mazhab kita. Nabi tak pernah tinggal. 12 lagi ghair muakkad. Ghair muakkad pada yang tidak dilazimi oleh Nabi SAW. So jadi semua sembahyang sunat qabliyah ba'dah ni ada berapa? Ada 22. Kita baru bincang apa tadi? 10 tu namanya yang muakkad, yang Nabi SAW sentiasa melaziminya. Baik, kita tengok hadis seterusnya, hadis ketiga pada malam ni 286.
daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, aku memelihara, maksudnya aku faham, aku mengetahui solat daripada baginda Rasulullah SAW 8 rakaat saja, bukan 10. Kita gabung 2 tadi itu jadi 10. Tapi kata Ibnu Umar, yang aku dapat, yang aku hafiz tu, yang aku tahu, Nabi buat 8 je. Jadi kita tengok macam mana yang sebenarnya. Yang pertama 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas asar, selepasnya, lepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, dan 2 rakaat selepas isyak. Jadi berapa? 8 rakaat. Kan? Berkata Ibnu Umar, haddatsani Hafsah. Ibnu Umar dia kata apa? Sayyidina Hafsah telah ceritakan kepadaku dengan 2 rakaat pada awal pagi. Maksudnya apa? Sayyidina Hafsah tegur, wahai Ibnu Umar, jangan lupa Nabi pun semayang juga, tak pernah tinggal semayang sunat sebelum subuh pun Nabi tak pernah tinggal. Itu isteri Nabi tegur Nabi. Tegur Ibnu Umar. Seolah macam itulah. Aku tidak pernah melihat, kata Ibnu Umar, aku tak pernah melihat solat 2 rakaat itu daripada Nabi SAW. Jadi bila mana Sayyidina Ibnu Umar kata aku dapat tahu Nabi sembahyang 8, Sayyidina Hafsah tegur, dah ada lagi 2, iaitu sembahyang sunat sebelum subuh. Kata Ibnu Umar, 2 tu aku tak pernah tengok Nabi sembahyang. Baik. Nampak? Itu jawapan dia. Kenapa Ibnu Umar tak pernah tengok? Sebab Nabi sembahyang di rumah. Kan? Jadi sebab tu kata para ulama, kan, berkenaan dengan malam ni, maksudnya malam, subuh pun kira malam jugalah. Semua kehidupan malam Nabi SAW ni diceritakan oleh siapa? Oleh isteri Nabi SAW. Dan manakala kehidupan siang Nabi SAW kebanyakan diceritakan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Jadi maksudnya pada sini kita faham macam mana? Ibnu Umar dia faham, dia nampak Nabi sembahyang 8 rakaat aja. 2 sebelum zuhur, 2 lepas zuhur, 2 lepas maghrib, 2 lepas isyak. Jadi semua 8. Maksudnya dia, Nabi ada kalanya Nabi sembahyang di masjid 8 rakaat, sebab tu Ibnu Umar nampak. Itu jelas cara macam mana ulama sebut. Kenapa Ibnu Umar kata aku tak pernah nampak? Memanglah sebab Nabi sembahyang di rumah. Seterusnya 2 hadis 287. Wa bi idza qala haddatsana Abu Salamah Yahya bin Khalaf qala haddatsana Bishr ibn Muhaffadhl, daripada Khalid bin Hazza, daripada Abdullah bin Syaqiq berkata, aku bertanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha tentang solat baginda Rasulullah SAW. Beliau menjawab, ni Sayyidatina Aisyah pula cerita. Bab sembahyang Nabi ni kebanyakan diceritakan oleh isteri-isteri Nabi SAW. Tadi Hafsah, ini Aisyah pula. Baginda Nabi SAW solat sebelum zuhur 2 rakaat, 2. Dan selepasnya, itu selepas zuhur 2 rakaat, 4 dah. Selepas maghrib 2 rakaat, 6 dah. Selepas isyak 2 rakaat, 8 dah. Dan sebelum subuh 2 rakaat. Jadi semua 10 rakaat. Nampak tak? Ada hadis 8. Ada hadis yang Sayyidina Hafsah cerita aja. Ada hadis yang Sayyidina Aisyah pula riwayat 10 rakaat. Maka 10 rakaat ini diambil ulama mazhab Syafi'iyah, mengatakan ini merupakan sembahyang sunat muakkad yang Nabi Muhammad SAW tidak pernah tinggalnya. Baik, kita tengok lagi sikit lagi. Habis tajuk ni. Hadis yang ke-288, wa bihi idza qala haddatsana Muhammad ibn Muthanna qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tu Asim ibn Damrah yaqulu sa'alna Aliyan karramallahu wajhahu alaihi salam radhiyallahu ta'ala anhu. 3 kita boleh baca untuk Sayyidina Ali. Karramallahu wajhahu alaihi salam radhiyallahu ta'ala anhu. 3 benda kita boleh baca. An salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minan nahar faqala innakum la tutiquna dhalika qala faqulna man ataqa dhalika minna salla faqala kana idza kanat asy-syamsu min hahuna kahayatiha min hahuna 'inda al-'asri salla rak'ataini wa idza kanat asy-syamsu min hahuna kahayatiha min hahuna 'inda adh-dhuhri salla arba'an wa yusalli qabla adh-dhuhri arba'an wa ba'daha rak'ataini wa qabla al-'asri arba'an yafsilu baina kulli rak'ataini bitaslimi 'ala al-malaikati wal muqarrabin wan nabiyyin wa man tabi'ahum minal mu'minina wal muslimin. Wa bi qala haddatsana Muhammad al-Musanna qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah daripada Abi Ishaq berkata, aku mendengar Asim bin Damrah berkata,
Aku bertanya Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu karramallahu wajhahu alaihi salam tentang solat baginda Rasulullah SAW pada waktu siang. Kami ni nak tahu, wahai Ali, kamu kan sepupu Nabi. Maksudnya Sayyidina Ali pula waktu ni bukan lagi dewasa. Maksudnya umur-umur baya-baya muda-muda lagi. Maka orang muda ni dia pandai tengok, suka perhati macam mana gerak-geri orang tua-tua, apa yang orang yang dewasa buat, apatah lagi Nabi SAW buat. Maka Sayyidina Ali perhatikan apa yang Nabi SAW buat. Kan? Maka sahabat pun tanya, wahai Ali, ceritakan kepada kami macam mana Rasulullah sembahyang waktu siang hari. Macam mana Rasulullah sembahyang? Kata Sayyidina Ali, kalian tidak sanggup melaksanakan. Tu dia. Ini kalau orang tengok pada sudut negatif, apa Sayyidina Ali ni? Orang nak sembahyang cara Nabi, tapi dia awal-awal potong line. Dia kata kalian takkan sanggup. Maksudnya macam mana? Kata Sayyidina Ali maksudnya macam ni, sepanjang aku tengok Nabi sembahyang dalam keadaan penuh khusyuk, penuh khudu' dan juga sangat-sangat terbaik Nabi SAW. Ilmu semangat. Kalian tidak sanggup melaksanakan, iaitu buat macam Nabi buat dengan penuh khusyuk dengan cara yang terbaik. Berkata Asim, kami berkata, siapa yang mampu daripada kami dia akan buat. Yang penting cerita kat kami. Itu cara dialog lah. Tak apa Ali, cerita dulu kat kami. Kalau boleh kami buat, kami buat. Kata Sayyidina Ali, apabila matahari itu terbit daripada sini, iaitu di sebelah timur. Kan matahari terbit sebelah mana? Timur lah. Nanti kiamat baru sebelah barat. Apabila terbit matahari daripada timur, seperti ukurannya daripada sini, barat ketika asar. Maksudnya perbandingan. Matahari terbit waktu timur, seumpama naik macam waktu asar macam ni. Macam nak terbenam pada waktu asar. Baginda SAW akan solat 2 rakaat duha. Maksudnya bila matahari dah naik, Nabi akan sembahyang sunat duha 2 rakaat. Apabila matahari terbit daripada sini timur, seperti ukurannya daripada sini barat ketika zuhur, Baginda SAW akan solat 4 rakaat. Nampak? Maksudnya dia bila matahari dah naik ke tengah dah, Nabi pula akan sembahyang zuhur 4 rakaat. Baginda SAW sebelum zuhur 4 rakaat, solat sebelum zuhur 4 rakaat. Minta maaf, atas tadi tu yang pertama, Baginda SAW akan solat 4 rakaat. Ni solat apa ni kata para ulama? Sembahyang sunat zawal dipanggil. Bisa dengar? Sembahyang sunat zawal. Zawal ni dia maksudnya tergelincir matahari. Tadi tengok nah? Tadi Sayyidina Ali cerita apa? Nabi sembahyang awal pagi, sembahyang duha 2 rakaat. Lepas tu dekat-dekat dengan apabila tergelincir matahari, kan? Nabi akan sembahyang sunat zawal 4 rakaat. Pernah dengar sembahyang sunat zawal? Belum lagi kan? Ini di antara sembahyang sunat yang semakin hari semakin ditinggalkan. Sembahyang sunat, kalau kita sekarang zuhur pukul apa? Nah, 1.19.20 lah. Dekat-dekat berapa minit gitu Nabi sembahyang. Itu panggil sunat zawal. Baik, 4 lah. 4 rakaat Nabi sembahyang. Kan kita sebut tadi, kenapa Nabi suka sembahyang sunat sebelum zuhur? Kenapa? Pada waktu tersebut pintu langit terbuka. Maka Nabi suka amalan diangkat dalam keadaan pintu langit terbuka. Lepas tu panggil apa? Sembahyang solat 4 rakaat zawal dipanggil. Seperti mana dalam syarahan. Baginda SAW seterusnya solat sebelum zuhur 4 rakaat. Alhamdulillah Nabi, masya-Allah. Dan sembahyang selepasnya 2 rakaat. Sembahyang sebelum zuhur 4 rakaat. Sembahyang sunat qabliyah sebelum zuhur 4 rakaat. Apa kelebihan dia? 4. Yang tadi zawal sebelum masuk waktu zuhur. Ini dah masuk waktu zuhur, Nabi sembahyang lagi 4. 4 waktu, 4 rakaat qabliyah zuhur. Ni ikut CB insya-Allah. Di sini tak apa. Sembahyang sunat lepas dah azan masuk waktu zuhur, Nabi sembahyang lagi qabliyah 4 rakaat. Apa kelebihan sembahyang sunat qabliyah zuhur 4 rakaat ni? Dalam hadis Nabi kata apa? Dia cover balik qiyamul lail. Semalam lupa nak bangun qiyamul lail,
Nak cover balik macam mana? Sembahyang sunat sebelum zuhur 4 rakaat. Ka'adli qiyamul lail. Pahalanya seumpama macam kita qiyamul lail malam semalam. Masya-Allah. Ni kalau semalam terlepas qiyamul lail tak buat, maka jangan tinggal sembahyang sunat qabla zuhur, maksudnya 4 rakaat. Dia cover balik. Tapi kalau semalam orang dia buat qiyamul lail, qabla zuhur pun buat 4 lagi, itu fadlullah ala ma yasha. Anugerah Allah boleh berikan kepada sesiapa yang Allah kasih. Jadi Nabi lepas mana azan zuhur, Nabi sembahyang Nabi sembahyang 4 rakaat. Nabi buat macam mana ni? 2-2 ke 4-4? Sebagian yang mengatakan Nabi buat 2-2, 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi bolehkah kita nak buat 4 sekali? Boleh. Sesiapa yang nak buat 4 sekaligus dan dia tak mau buat pula tasyahud awal, kaedahnya dia tak disunatkan baca surah pada 2 rakaat yang pertama. Sekali lagi, sembahyang sunat qabliyah zuhur kalau nak buat 4 rakaat dan dia bercadang tak mau buat tahiyat awal, maka bila dia cadang tak mau buat tahiyat awal, maka tak disunatkan baginya untuk baca 2 surah pada 2 rakaat yang pertama. Itu kaedah dia. Tapi kalau sembahyang zuhur 4 rakaat, sembahyang sunat zuhur 4 rakaat, dia nak buat tasyahud awal, maka sunat baginya dia baca surah pada rakaat pertama, rakaat kedua. Boleh? Kemudian dan selepasnya 2 rakaat, lepas sembahyang zuhur, sembahyang lagi 2. Lepas ba'diyah, buat ba'diyah zuhur, buat 2 pula. Tadi sebelum zuhur 4. Dan selepasnya 2 rakaat, sembahyang ba'diyah zuhur, Nabi buat 2 pula. Ada riwayat yang lain Nabi buat 4. Dalam satu riwayat yang lain, Nabi sembahyang zuhur, ba'diyah zuhur 4 rakaat. Dalam satu riwayat, siapa yang sembahyang sunat qabliyah zuhur 4 rakaat, sembahyang ba'diyah zuhur 4 rakaat, tu dia rajin hari tu. Harramallahu 'alan nar. Harramahullahu 'alan nar. Allah haramkan dia daripada api neraka. Kalau yang belum pernah buat qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, maka usahakan. Moga-moga tertulis dalam buku catatan amal kita pernah beramal dengan ilmu yang kita dengar. Amin ya rabbal alamin. Itu kelebihan dia. Allah haramkan dia daripada api neraka. Sebelum asar 4 rakaat, Nabi sembahyang pula sebelum asar 4 rakaat. Buat 2-2. Apa kelebihan sembahyang sunat asar 4 rakaat ni? Sembahyang sunat qabliyah asar 4 rakaat. Kita biasa buat 2 kan? Tapi ada kelebihan siapa yang sembahyang sunat qabliyah asar 4 rakaat. Nabi kata apa? Rahimahullah wa imra'an. Allah merahmati seseorang. Man shalla asran 4. Man shalla qabla al-asri 4. Sesiapa yang sembahyang sebelum asar 4 rakaat, Allah merahmati. Kata guru saya Syekh Taha Hamadi hafizahullah taala wara'ah, ini di antara rahmat Nabi kepada umat. Sebab Nabi kata apa? Man shalla, siapa yang sembahyang. Nabi tak kata apa? Siapa yang melazimi. Maksudnya apa? Kalau sesiapa yang jarang-jarang sembahyang sunat asar 4 rakaat, bulan lepas baru kali pertama buat, bulan ni baru nak buat, tetap juga dapat rahmat daripada Allah. Tapi kalau Nabi kata man hafaza, barang siapa yang melazimi, barang siapa yang jaga, maka kelebihan ini tak dapat melainkan orang yang jaga betul sembahyang sunat sebelum asar 4 rakaat. Jadi kita ni sembahyang sunat sebelum asar 4 rakaat, dapat juga doa Nabi. Nabi doa kepada Allah merahmati dia, Allah bagi rahmat kepada dia. Maka dengan rahmat Allah itulah menyebabkan dia kita bertambah semangat nak buat amal ibadah. Kita selamat daripada maksiat dan sebagainya, selamat daripada bala. Sebab apa? Rahmat Allah turun. Baik. Dipisahkan antara 2 rakaat dengan salam ke atas para malaikatul muqarrabin dan para nabi. Ini nampak sunnah seterusnya ni macam mana? Nabi sembahyang sunat sebelum asar berapa ni? Kata dia berapa? Berapa rakaat? 4. Nabi buat macam mana? 4-4 ke 2-2? 2-2. 2-2 tu Nabi pisahkan bagi salam kepada para malaikat muqarrabin dan para anbiya. Dalam riwayat Imam Abi Daud, Sunan Abi Daud, riwayat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Tengok cara dia baca. Ini saya dengar pertamanya daripada guru saya Syekh An-Qurdumi. Dengan YouTube lah syarahan.
Yang kedua, saya dengar sendiri di Masjid Shah Alam ni lah, Habib Kazim Ilyas cerita bab sembahyang sunat asar ni. Ketika mana sembahyang sunat asar bagi 2 rakaat yang pertama, qabliyah ni, Nabi bagi salam macam mana? Tak sama Nabi bagi salam macam sembahyang lain. Tanya. Assalamu alal malaikatillahi wal muqarrabin wa alal anbiya'il mursalin. Assalamu ala ibadillahi salihin. Betulkan muka. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh? Sekali lagi. 2 rakaat yang pertama, sembahyang asar, qabliyah asar 4. 2 rakaat pertama ni saja Nabi baca yang ni untuk bagi salam yang pertama di sebelah kanan. Sekali lagi ni. Assalamu alal malaikatillahi wal muqarrabin. Nampak? Assalamu alal anbiya'i wal mursalin. Assalamu ala ibadillahi salihin. Tentu tengahkan balik. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamu alal malaikatillah wal muqarrabin. Tulis. Nah, tak apa, nanti kita tulis insya-Allah. Nah. Assalamu alal malaikatillahi wal muqarrabin. Assalamu alal anbiya'i wal mursalin. Ikut sama-sama. Assalamu alal anbiya'i wal mursalin. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Nah. Jadi ulama khilaf sebenarnya. Adakah dalam masa dalam tasyahud ataupun masa Nabi bagi salam? Maksudnya masa sembahyang sunat qabliyah asar, Nabi kata apa? Assalamu alayka ya ayuhan nabi wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kemudian Nabi baca dalam tasyahud, Assalamu alal malaikatillahi wal muqarrabin wa alal anbiya'il mursalin wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Nabi baca dalam tasyahud ataupun Nabi baca masa bagi salam. Bagi Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala mengatakan bahawasanya bacaan tersebut Nabi baca ketika Nabi bagi salam. Kan? Dan satu pendapat yang kedua menyatakan bahawasanya Nabi baca ketika dalam tasyahud. Jadi ada 2 pandangan. Tapi yang saya dengar daripada Syekh Al-Qurdumi dan juga Habib Kazim sendiri, tahun bila Ustaz? Di apa? Masjid Negeri Shah Alam ni lah. Saya ada simpan rekaman tu. Habib Kazim pun tunjuk cara macam tu juga. Baca masa tasyahud. Nah, dan ini riwayat daripada Sayyidina Ali dalam kitab Sunan Abi Daud, tak silap saya, ada diamalkan. Jadi buat macam mana ni? Esok kena beramai terus lah. Bukan macam tu. Bukan ni. Kita dengar ni insya-Allah cuba nak beramai. Itu matlamat kita. Jadi saya dengar pada Syai'un ni, tulis saya, tak pernah dengar ni. Dengar esok kena beramai terus. Pasal nak serta ke orang kan. Jadi sekurang-kurangnya sekali seumur hidup kita beramai. Dan mereka yang mengikuti mereka daripada kalangan mukminin dan juga muslimin. Baik, nanti kita tuliskan doa tersebut insya-Allah. Baik, tadi yang terakhir saya nak sebutkan tadi, Nabi sembahyang semua 22 rakaat. Sembahyang qabliyah ba'diyah ni 22. Maka ulama bahagikan daripada 22 ni ada yang muakkad, ada yang ghair muakkad. Baik, kita kira balik sama-sama. Yang muakkad seperti mana riwayat Sayyidina Aisyah tadi. 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat selepas zuhur. Ustaz Zainal tulis tu, masya-Allah. 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat selepas zuhur. Berapa lagi? 2 rakaat selepas maghrib. 2 rakaat selepas isyak. Jadi 10 sembahyang sunat muakkad yang Nabi SAW sentiasa melaziminya. Tambahan yang lain dikira sebagai sembahyang sunat ghair muakkad. Apa dia? Apa dia tadi? 2 rakaat tambah lagi 2 rakaat sebelum zuhur. Semua kali Nabi buat 4. 2 rakaat lagi lepas zuhur. 4 dah. Apa lagi? 2 rakaat, 4 rakaat lepas asar. 8 dah. 2 rakaat sebelum maghrib. 10. 2 rakaat sebelum isyak. Jadi ada berapa ni? Yang ghair muakkad ada berapa? 12. 12 campur dengan 10, 22. Dapat?
Tapi yang muakkad hanya 10 saja. Kan? Ya, insya-Allah. Ini tentang sembahyang sunat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada soalan? Boleh nak, insya-Allah. Ya. Okey. Sembahyang sunat sebelum asar dalam riwayat ini Nabi buat 4 rakaat. Yang Nabi bagi salam assalamu alal malaikatillahi wal muqarrabin tu hanya untuk salam yang pertama bagi 2 rakaat yang pertama sahaja. Salam yang kedua belah kiri macam biasa assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu Nabi bangun bagi lagi 2 rakaat. Nabi bagi salam macam mana? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam yang pertama bagi 2 rakaat pertama sahaja. Itu yang saya dengar sendiri daripada dua-dua Habib Kazim dan juga Syekh Al-Qudumi. Mungkin ada pandangan yang lain, wallahu alam lah. Saya syarahkan berdasarkan apa yang saya dengar. Itu sembahyang sunat qabliyah asar. Boleh tak? InsyaAllah. Moga-moga esok dapat buat. Kalau tak dapat buat semua, paling kurang sembahyang sunat sebelum subuh tadi kita sebut 3 riwayat kan, insya-Allah. Balik tanda Quran siap-siap. Pegang Quran, tanda siap-siap. Ayat apa yang kita nak kena baca, 3 riwayat tersebut. Habis lah. Wallahu a'lam. Soalan yang lain? Sampai sekadar itu saja. Nanti masuk bab baru tentang sembahyang duha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum, yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah kurang daripada saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli afdhala salati ala as'ari makhluqatika sayyidina محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافل. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافل. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. Itu kata guru saya yang saya dapat di Mesir. Bacaan selawat Imam Syafi'i tersebut kalau kita baca lepas pengajian, insya-Allah ilmu kita ni akan lekat. Amin. Seterusnya juga kita baca doa yang dibaca oleh para ulama selepas mana khatam majlis. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفقنا أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطيع أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما وآخر لا أتقي علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وآخر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب الله فيه الناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صاحب المصابيح الغرام. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك أو عصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة
والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدادة الشيخ صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا على خلقه رضا نفسه ونعش ومداد كلماتي والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله.